بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan kepadanya kefahaman tentang agama. Yang dihormati para pimpinan Masjid Timah, pengurusi, ustaz, istighfar, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, alim ulama, tok-tok guru, para asatizah yang dimuliakan, para pensyarah, guru-guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, abang-abang, adik-adik, akak-akak, semua sekali. Dan bersama kita daripada majlis ilmu Pulau Pinang. Apa khabar tuan-tuan di sini? Orang-orang di sini apa khabar? Sihat no? Baik no? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini tuan-tuan, Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam masjid yang serba indah ni. Allah jemput kita. Allah jemput kita sama-sama. Tadi kita sembahyang maghrib, fardu maghrib secara berjemaah. Dan kini kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Adik-adik kita pun ada sekali, Masya Allah. Seronok tengok. Ada pelbagai lapisan masyarakat. Jadi kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Bila duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, bukanlah nak tengok handsome ke tak handsome penceramah ni, glamour ke tak glamour penceramah ni. Sedap tak suara dia? Ada jerawat berapa biji? Bagaimana lantunan suaranya? Tetapi kita duduk dalam majlis ilmu dengan niat, duduk dalam masjid kita niat i'tikaf, dekat skrin televisyen tu ada. Kita niat i'tikaf duduk dalam masjid. Duduk saja pun dapat pahala tuan-tuan. Duduk dalam masjid. Apatah lagi duduk dalam majlis ilmu, kita niat, ya Allah berikan ilmu kepada saya. Kadang-kadang tuan-tuan, dengan kita duduk dengan adab, duduk dengan keinginan yang mendalam, kita niat kepada Allah, kadang-kadang kita tak faham pun apa ceramah tu cakap. Kadang-kadang kita tak faham pun apa yang ustaz tu cakap. Tetapi Allah boleh beri kefahaman. Allah ajar kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan takutlah kamu akan Allah, maka Allah dan Allah akan ajar kepada kamu. Jadi nama saya Ammar tuan-tuan. Nama saya Ammar, sebagai ta'aruf ringkas. Ya. Saya dah duduk di Kuala Lumpur. Sebelum ni kampung saya di tak jauh, di Guak Perahu sahaja sebelum ni. Tapi lah ni dah pindah ke Sungai Petani. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Kan? Bukanlah kata nak cinta, tak apa, kita cinta kerana Allah, tak apa. Dia kena dengan tajuk kita pada malam ini. Tajuknya kerana cinta kuturutkan jua. Tajuk yang diberikan kepada saya, kerana cinta kuturutkan jua.
Jadi bila kita cerita bab cinta ni tuan-tuan, dia umum lah, dia umum. Dia kena dekat daripada setiap lapisan, setiap umur masyarakat, setiap umur manusia, dia kena. Bila kata manusia, manusia dilengkapi dengan perasaan cinta. Ada naluri ingin mencintai dan ada naluri ingin dicintai. Kita cerita bab cinta lain sikit kan. Tetapi sebenarnya biasanya kalau orang bila kita kata bab cinta, ini orang-orang muda. Biasanya bila kata cinta terus orang akan ingat, ini golongan muda yang belum kahwin, duk bercinta-cinta, duk SMS, duk WhatsApp, duk WeChat, duk berFacebook dan sebagainya. Ini orang muda, tajuk orang muda. Tetapi sebenarnya cinta ini dia kena kepada semua daripada kita. Sama ada belum kahwin ke, lepas kahwin ke, ada anak ke, ada anak seorang ke, ada anak 10 orang ke, ada cucu ke, ada cicit ke, semua masuk tuan-tuan. Semua kita masuk dalam bab cinta. Jadi tuan-tuan, bila kita menceritakan bab cinta, ia berkaitan tentang hati. Dia cinta ni dia bukan duduk di mata, kan? Ataupun dia duduk di hujung rambut. Cinta itu tempatnya di hati. Tempat cinta adalah di hati. Jadi hati ini tuan-tuan, bila apa yang kita cinta, perkara apa yang kita cinta, bila duduk dalam hati, maka kita kena faham sifat hati. Kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, dalam jasad manusia ni ada seketul segumpal darah, sekutul daging, maaf. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila baik ketulan daging ini, maka baiklah keseluruhan jasad manusia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rosak ketulan daging yang duduk dalam jasad manusia ni rosak, maka rosak keseluruhan jasad manusia. Nabi kata dalam badan manusia, dalam jasad manusia ada satu ketui daging. Kalau daging ni cantik, baik, bersih, suci, maka satu badan dia akan okey. Satu badan dia akan elok. Tetapi kalau daging ini rosak, busuk, kotor dan sebagainya, satu badan, satu jasad manusia dia akan rosak, dia akan busuk, dia akan kotor. Nabi kata apa? Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, ia adalah hati. Kita dia orang Melayu terjemah hati lah. Maksudnya qalbu tu jantung kan? Jantung, tak apalah. Mana-mana pun tak apa. Asalkan sama, kena dia punya makna dia. Jadi makna kata hati ini adalah tempat nak letak cinta. Apa yang kita letak cinta kita, maka itulah satu badan manusia akan bergerak mengikut apa yang kita cinta. Sekiranya tuan-tuan, sekiranya dalam hati kita ada cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, Masya Allah, maka keseluruhan hidupnya adalah untuk Allah. Dan itulah ikrar kita tuan-tuan. Ikrar kita setiap kali salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya kita ikrar salat kita, ibadat kita, kita ikrar hidup kita, mati kita, segala-galanya kita dah ikrar, semuanya untuk Allah. Tiba-tiba kita asingkan agama dengan dunia. Tiba-tiba kita kata agama tu duduk kat masjid sahaja. Tiba-tiba kita kata agama tu
bila hari Jumaat sahaja. Nak pergi sembahyang Jumaat. Ataupun agama itu hanya pada apabila ada kematian keluarga. Ataupun agama itu hanya pada waktu 2 hari raya sahaja. Baru agama. Tidak, sebenarnya agama adalah setiap kehidupan kita. Hidup kita, mati kita, kita duduk dalam masjid, agama. Duduk di rumah, kena ada agama. Duduk di office, kena ada agama. Duduk di tempat kerja kita, kena ada agama. Duduk atas padang, duduk berlari atas padang main bola misalnya, ada agama. Pergi shopping komplek, pergi beli bedah, pergi apa Giant ke Tesco ke apa ke, kena ada agama. Setiap kehidupan kita kena ada agama, iaitu takwa. Iaitu takwa. Apa itu takwa, tuan-tuan? Kan tu imam, tu khatib tiap-tiap Jumaat, setiap kali Jumaat, imam khatib akan ingatkan setiap ahli Jumaah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam Islam. Tiap-tiap kali Jumaat. Kalau tinggal itu tak cukup syarat. Kena bagi peringat betapa pentingnya takwa. Kata ulama, takwa itu ialah bukan taqwa, bukan takwa. Huwa ibaratun anim tithali awamirillahi ta'ala, iaitu satu ungkapan, satu ibarat tentang kepatuhan terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabi nawahihi zahiran wa batina, dan meninggalkan segala larangannya, segala larangan Allah, sama ada zahir dan batin. Kalau zahir dan batin ni kita dengar masa nak raya sahaja. Saya menyusun 10 jari, memohon kemaafan, maaf zahir dan batin, selamat hari raya. Masa hari raya kita selalu dengar zahir dan batin. Tapi bukan nak cerita zahir dan batin raya tu. Zahir dan batin yang dimasukkan di sini maksudnya kita taat perintah Allah, kita tinggalkan segala larangan Allah. Luaran pun kita taat, dalaman pun kita taat. Bukannya main semayang tapi dalam hati rasa bencinya, rasa kena main Jumaat. Kalau aku tak main Jumaat, sekali orang tengok, apa ni, orang lepi Jumaat, dia tak pergi Jumaat. Bukan, tapi kita pergi Jumaat, solat Jumaat dan semua solat-solat yang lain dengan penuh kerelaan, dengan penuh kecintaan. Ya Allah, aku nak berjumpa denganmu, ya Allah. Ya Allah, aku nak berhadapan, nak berjumpa dengan Allah. Waktu solat. Sebab tu solat ini, Nabi kata apa? Solat ini adalah mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Kita baru saja duduk di mana-mana masjid surah kita buat ceramah Isra' dan Mi'raj. Kita memperkatakan, menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj. Nabi naik ke langit. Tetapi kita boleh juga Mi'raj, iaitu dengan as-salah, dengan salat kita berjumpa Allah Ta'ala, kita naik jumpa Allah Ta'ala. Kiasannya, maksudnya bila salat dekat kita dengan Allah. Maksudnya bila kita salat mudah untuk kita memohon pertolongan daripada Allah. Kan kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya di Kau kami sembah, hanya di Kau kami mohon pertolongan. Nak minta apa-apa, mohon pada Allah. Sebab tu tuan-tuan, dalam Quran Allah kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah pertolongan dengan apa? Dengan perantaraan yang pertama, sabar. Kena sabar dulu, kemudian kena ada salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Sesungguhnya salat itu amatlah berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Orang yang khusyuk maksudnya orang yang ada cinta dalam hatinya kepada Allah. Ada dalam hatinya cinta kepada amal yang soleh. Ada cinta dalam hatinya untuk solat. Ada cinta dalam hatinya untuk datang ke masjid. Ada cinta dalam hatinya untuk bermunajat kepada Allah. Munajatku dalam syahdu kerinduan, ya? Kita bermunajat kepada Allah, Allah bagi, Allah perkenankan doa kita, Allah perkenankan permintaan kita. Berkenaan cinta, kita menceritakan yang pertama, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Kerana cinta ku turutkan jua. Kadang-kadang sibuk tuan-tuan, sibuk meniaga nasi lemak ke, meniaga warung capatiau ke, kan? Meniaga nasi kandang ke. Niaga ramai customer ni, kan? Kerana cinta kepada Allah, ku turutkan jua, ku melangkah kakiku, aku start enjin motorku, start enjin keretaku, dan aku hadir ke rumahmu ya Allah. Aku sahut panggilanmu kerana ku cinta padamu ya Allah. Kerana cinta, ku turutkan jua panggilanmu ya Allah. Kan Allah panggil setiap kali solat tu, Allah panggil. Walaupun Tok Bilal yang azan, walaupun Tok Bilal kita yang azan, tetapi hakikatnya Allah yang panggil. Hayya 'alas salat. Mailah sama-sama, mailah menunaikan, datang ke solat, mailah menunaikan solat. Hayya 'alal falah. Marilah menuju ke arah kejayaan. Marilah berjaya. Dengan salat berjaya. Dengan salat ada kejayaan. Tinggalkan salat ada apa? Ada kebinasaan. Ada kebinasaan. Jadi pokoknya cinta. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok, kita melihat bagaimana ayahanda-ayahanda kita, pakcik-pakcik kita, tok-tok wan kita, mak-mak kita tengok jalan pun tak larat pakai tongkat, ya? Tapi bagaimana mereka boleh hadir ke rumah Allah tiap-tiap kali solat? Ada yang kita tengok tu, ada pakcik yang merangkak, nak jalan tak larat, kena kadang-kadang jatuh, kena merangkak, pun tak pernah tinggal solat berjemaah. Kekuatan apa itu? Tidak lain dan tidak bukan kekuatan cinta. Kekuatan cinta yang ada dalam hati kerana Allah, cinta kepada Allah. Itu dia tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW, Nabi kita yang kita kasihi, Nabi kita yang kita sanjungi, Nabi solat sampai bengkak-bengkak kaki. Nabi sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki, tuan-tuan. Kalau kita fikir logik lah, buat apa Nabi nak sembahyang banyak-banyak? Buat apa Nabi nak sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki? Nabi kan dah dijamin syurga. Nabi kan dah dijamin syurga, dah diampunkan dosa. Dosa dulu, dosa akan datang. Dipelihara daripada melakukan dosa. Kekasih Allah yang Nabi nak sembahyang panjang-panjang buat apa? Aisyah radhiyallahu anha pun tegur Nabi, ya Rasulullah, mengapa tuan solat begitu rupa punya dahsyat sampai bengkak-bengkak kaki? Sedangkan dosa tuan, dosa terdahulu, dosa akan datang telah diampunkan oleh Allah. Nabi kata apa? Afala akun abdan syakura. Apakah tidak boleh aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tak boleh ke? Nabi rasa sejuk pandangan mata, sejuk pandangan hati. Nabi seronok berada dalam solat. Itulah cinta. Itulah cinta. Bagaimana kita melihat para sahabat, solat dalam satu rakaat boleh khatam satu Al-Quran. Satu rakaat. Allahu Akbar. Kekuatan apa? Kekuatan cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintakan Nabi kerana apa?
melalui perantaraan cintakan Nabi, kita cintakan Nabi, sebenarnya itu membawa kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang ku dambakan hanyalah cinta Allah yang esa, kerana cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Nasyid Hijaz. Kalau kat luar saya nyanyi dalam masjid tak apalah kan. Ada ustaz kata boleh, ada ustaz kata tak boleh. Wallahualam. Jadi keluar daripada khilaf, itu lirik dah. Sebenarnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana cinta kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah. Kalau kita baca dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Betul Ustaz? Betul Ustaz lah? Kalau salah telah tegak tak apa, tak ada masalah. Kan? Allah katakanlah, sekiranya in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cintakan Allah, kalau kamu cintakan Allah, fattabi'uni, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutlah aku, ittiba'lah aku. Bila kita ikut Nabi, kita ittiba' Nabi, apa yang kita akan dapat tuan-tuan? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu. Makna dengan cintakan Nabi, Allah janji Allah akan cinta kita. Kerana cinta kuturutkan jua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan bukan itu saja, Allah akan ampun dosa-dosa kamu. Allah ampun dosa-dosa kita kalau kita mencintai Nabi dan juga kita ittiba' Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Cinta sahaja tak cukup. Kalau kita tanya satu orang, cinta Nabi ya? Aku cinta sangat-sangat aku cinta Nabi. Tapi tak ikut Nabi, tak jadi. Dia kena cinta dan kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Dan cinta kepada Nabi tuan-tuan, cuba kita tepuk dada, tanya hati kita, sejauh mana kita cintakan Nabi? Adakah 100%? Adakah 80%? Adakah 50%? Ataupun 30%? Ataupun 10%? Ataupun tak cinta langsung? Na'udzubillah. Dan untuk mendatangkan rasa cinta kepada Nabi, ia adalah suatu kewajipan. Satu perkara yang dituntut untuk kita datangkan dalam hati kita, bubuh cinta Nabi, satu kewajipan. Sebab apa tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tak sempurna iman kamu. Tak sempurna. La yu'min, tidak beriman salah seorang daripada kamu, ataupun tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu, sehinggalah aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling dikasihinya, lebih daripada dia cinta, lebih daripada dia kasih kepada ibu ayah dia, lebih daripada dia kasih kepada anak-anaknya, lebih daripada dia kasih kepada sekalian manusia. Mana kata kena letak cinta Nabi ni first sekali, baru yang lain, baru yang lain. Ibu ayah kita, anak-anak kita, barulah letak bawah tu isteri ke, keluarga, harta dan sebagainya. Tak boleh letak atas sekali.
Kita cinta benda-benda yang lain, harta kita, perniagaan kita, kereta BMW kita, kereta apa, motosikal kita, basikal kita, handphone kita, apa semua tak boleh letak nombor satu. Kena letak Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berjihad di jalannya. Dalam surah Taubah kita baca, Allah bagi amaran, sekiranya qul in kana aba'ukum, sekiranya bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan pasangan-pasangan kamu, isteri-isteri kamu ataupun suami kamu dan keluarga kamu dan harta-harta kamu dan perniagaan kamu, kalau benda-benda itu semua ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kalau kamu cinta benda itu lebih daripada kamu cintakan Allah, lebih daripada kamu cintakan Rasulullah, dan lebih daripada kamu cintakan daripada berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, tunggu kamu sehingga Allah mendatangkan dengan urusannya. Ya. Jadi itu ancaman dan amaran daripada Allah kalau kita meletakkan cinta yang lain. Walaupun mengatasi cinta kepada Allah, mengatasi cinta kepada Nabi, mengatasi cinta kepada berjihad, bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka takut-takut akan datang sesuatu balasan yang tidak baik kalau kita mendahulukan yang lain daripada Allah dan Rasul. Sebab tu tuan-tuan, antara yang diajarkan Nabi kepada mak bapak, Nabi ajar, Nabi pesan kat mak bapak, Nabi kata apa? Adibu auladakum, ajarkan anak-anak kamu, tarbiyah anak-anak kamu, ajar adab kepada anak-anak kamu 3 perkara. Apa dia tuan-tuan? Cintakan Nabi kamu, hubbi nabiyikum, ajarkan apa? Ajarkan supaya mencintai Nabi kamu. Nabi suruh ajar, Nabi suruh kita ajar anak-anak supaya cintakan Nabi. Bukannya ajar anak-anak supaya cintakan K-pop. Ataupun ajar anak-anak cintakan perkara-perkara yang lain, kartun dan sebagainya. Biasanya zaman sekarang ni tuan-tuan, kan zaman teknologi. Zaman iPad, zaman handphone canggih-canggih, Samsung ada, Samsung pun ada, itu yang ciplak cap ayam lah, yang original Samsung, kan? Macam-macam jenis handphone canggih-canggih. Jadi umur 3 tahun anak-anak kita dah pandai dah slide nak cari Upin dan Ipin. Biasa 3 tahun dah biasa, pandai biasa. Kadang-kadang kita pun tak tahu, dia pandai lah, dia tekan mana nak cari Upin dan Ipin, kan? Ataupun nak download game, dia tahu dah tang mana nak download game. Dia tahu pula tu. Dia kadang-kadang dia tengok satu video, video Upin Ipin, dia kata dia pindah ke lain, dia keluar balik cari video yang lain, sebab dah tengok pun dia tahu dah video tu, dah tengok. Budak zaman sekarang hebat, 3 tahun, kan? Kadang-kadang kita ajar benda-benda kartun, terlupa nak ajar cintakan Nabi. Kadang-kadang terlupa, ataupun kita terajar perkara-perkara yang lain tu lebih lagi daripada kita ajar cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajar daripada kecil lagi cintakan Nabi. Kemudian perkara yang kedua, cintakan ahlul bait, cintakan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Cintakan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang silap faham bila kata ahlul bait, ini macam bunyi Syiah, ya kan? Bukan Syiah. Bukan Syiah. Ahlul bait keluarga Nabi, kan kita dalam tahiyat kita doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita selawat kepada Nabi dan kita selawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Syiah ke tu? Tak. Kita berdoa kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dengan
dengan kita mengajar anak-anak cintakan ahlul bait, makna kata itu cara perantaraan untuk kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Minta maaf cakap, kadang-kadang kalau orang yang kematian isteri ataupun suami dia, ataupun dia kehilangan salah seorang suami ataupun isteri, ceraikan dan sebagainya, dia ada anak, seringkali bila dia melihat anak hasil perkongsian hidup bersama suami ataupun isteri, seringkali akan teringat wajah pasangannya, wajah suaminya, wajah istrinya yang sudah berlalu. Sekarang tak ada, dulu duk teringat zaman dulu. Sama ada berpisah kerana perceraian ataupun kematian, teringat. Allahu Akbar. Mengingatkan kita kepada kalau kita mencintai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup banyak hadis, kalau kita nak cerita tu bab lain lah, tentang kelebihan-kelebihan ahlul bait. Ada banyak kelebihan, bukannya kata Syiah punya hadis, bukan. Jangan silap faham. Dan yang ketiga, Nabi suruh ajar anak-anak supaya membaca Quran. Baca Quran. Nak hantar anak mengaji orang putih tak ada masalah. Nak hantar anak mengaji bahasa Jerman pun tak ada masalah. Nak hantar anak mengaji bahasa Jepun ke, bahasa Jawa ke, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Bahasa apa pun tak apa. Kan? Tetapi Al-Quran, ajar anak baca Quran dulu. Ajar anak baca Quran dulu. Pentang pun pernah tengok satu video dalam YouTube. Budak tu umur 3 tahun. Tak silap saya, umur 3 tahun. 3 tahun. Umur 3 tahun dah hafal Quran. Kan? Tuan-tuan tengok apa? Umur 3 tahun dah boleh hafal Quran, tuan-tuan. Masya Allah. Ingat pula tu, orang suruh sambung, orang baca dia boleh sambung. 3 tahun. Yang kita dah tengok tu apa, yang daripada Indonesia, adik Musa kan? Adik Musa. Umur 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun dah hafal Quran. Tak masuk darjah 1 lagi, tuan-tuan, hafal Quran dah. Kita kalau anak kita dah khatam Quran, bacalah, baca sekali lalu bagi khatam, kita dah seronok dah, sejuk perut mak mengandung. Sejuk perut mak mengandung, anak belum darjah 1 dah khatam Quran, seronok. Ini bukan khatam baca, ini khatam hafal. Dan khatam hafal ni, ingat pula tu. Ingat. Kalau apa ada tuan-tuan dan puan hafizah kan. Bila kita mengaji tahfiz, bila kita menghafal Quran, biasanya lepas tu dia ada syahadah. Ikut sistem pengajian masing-masing lah. Tempat saya ada syahadah. Kan? Ada syahadah. Habis hafal 30 juzuk tu, kira baru nak merdeka. Habis dah 30 juzuk, merdeka. Kena ulang balik, ustaz kata, ulang balik, kena hafal balik. Hafal balik daripada awal. Hafal sikit-sikit, setengah juzuk ataupun suku juzuk ke hafal. Dah habis lagi kali kedua hafal. Baca lagi, ulang balik. Kalau tadi setengah juzuk satu hari. Ataupun ikut yang dia boleh lah. Mula 1 juzuk 1 hari, hafal hantar kat ustaz tasmik. Dah habis, buat pula 2 juzuk 1 hari, hantar kat ustaz tasmik. 3 juzuk 1 hari, sampai 10 juzuk 1 hari. Kadang-kadang tu sampai dekat-dekat nasyadah tu 1 hari 15 juzuk tasmik kat ustaz secara hafalan, baru boleh syahadah. Tu pun syahadah pun kadang-kadang silap juga, kan? Silap juga sebab kadang-kadang tersilap baris sikit lah. Kadang-kadang tersilap baris, habis satu salah. Ataupun ada syadah, dia tak boleh syadah, 1 salah. 10 salah, sistem saya mengaji, 10 salah, habis dah, batal, cancel, kena ulang balik tahun depan. Tunggu lagi setahun. Kan? Macam-macam sistem lah. Jadi adik Musa ni, dengan adik Musa tadi, dia boleh sambung.
ayat Quran. Dia boleh bagi tahu surah mana. Orang tebuk ayat ni surah ni, dia boleh sambung. Hebat tuan-tuan. Sebab tu kena ajar anak-anak baca Quran. 3 perkara. Cintakan Nabi, cintakan ahli keluarga Nabi, dan cintakan ajarkan anak-anak baca Quran. Tak kisahlah nak hantar anak jadi pilot ke, nak hantar anak jadi doktor ke, doktor pakar, tak ada masalah. Nak hantar anak jadi businessman ke, mewarisi perniagaan keluarga. Bapak datuk, bapak businessman berjaya, nak latih anak ni pakar matematik, pakar perniagaan dan sebagainya, supaya anak boleh mewariskan, anak boleh jadi pewaris kepada bapak. Tak ada masalah. Tapi daripada kecil ajar anak baca Quran. Cukup hebat kalau anak tu dia engineer dan hafal Quran, cukup hebat, terbaik. Dia doktor hafal Quran, terbaik. Dia apa lagi, dia bidang masing-masing, dia hafal Quran, hebat. Hebat. Dia pakar sains, dia hafal Quran, hebat. Dia boleh cerita Al-Quran itu dari sudut sains. Bagaimana bumi ini, dunia ini diciptakan. Bagaimana peredaran langit dan bumi, pada matahari, bulan, bumi dan sebagainya. Bagaimana manusia itu diciptakan. Jadi dia boleh kupas Quran itu, ayat Quran itu berdasarkan sains. Hebat. Ini yang dikata fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ilmu dunia pun hebat, ilmu akhirat pun hebat. Allahu Akbar. Jadi kecintaan perkara ini kena lebihkan daripada cinta. Okey, kalau kita baca tadi surah Taubah, Allah kata 8 perkara tadi, kalau kamu cintakan benda-benda yang lain, ayah kamu, anak kamu, keluarga kamu dan sebagainya, kalau kamu cintakan semua ini lebih daripada kamu cintakan Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya, tunggu. Itu perkara-perkara yang halal. Apatah lagi kalau cinta kepada perkara yang tidak halal sehingga mengundang maksiat. Lebih teruk daripada itu. Kalau kita meletakkan cinta yang halal lebih daripada cinta Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya, itu pun tak boleh. Apatah lagi kita letak atas sekali cinta maksiat ataupun cinta yang mengundang kepada maksiat. Iaitu contohnya cinta muda-mudi, belia sesama sendiri, laki dan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan yang sah. Yang mana cinta itu membawa kepada maksiat yang lain. Yang mana cinta itu membawa kepada kemungkaran-kemungkaran yang lain. Jadi bila cinta, minta maaf, golongan muda-mudi, cinta sesama sendiri, daripada awal-awal tu berkenalan, mungkin satu kelas sekali, ataupun berkenalan, berjumpa di Facebook, ataupun berjumpa di WeChat, goyang, shake, oh dapat kenalan baru, ataupun ada dalam satu grup sama-sama, tengok gambar profil dia, boleh tahan, hantar mesej personal. Mula-mula berchatting, mula-mula bermesej, lah kali, lama dah, setahun dah mesej, jom kita pergi jumpa, jumpa, mula-mula bawa adik, mula-mula bawa adik ataupun bawa kawan, lama-lama adik tu duduk jauh adik tu duduk jauh sikit, lama-lama tak bawa dah adik, berdua-duaan. Mula-mula naik kereta masing-masing, naik kereta asing-asing, lama-lama kita tak payahlah naik kereta asing-asing, kita naik satu kereta aja, kan jimat minyak, kan minyak baru naik semalam, pada tadi kan kita nak jimat minyak, jom kita naik kereta sekali, kan. Kemudian daripada kereta, cermin tu dia tak boleh tinted, dia boleh tinted, kan. Macam-macam jadi tentang daripada asalnya dia rasa cinta itu cinta yang suci. Daripada asalnya cinta itu dirasakan cinta itu cinta yang suci, lama-lama cinta itu dinodai. Lama-lama cinta itu dinodai.
Sebab syaitan ni tuan-tuan, dia boleh tipu manusia. Dia boleh tipu manusia dengan macam-macam cara. Kadang-kadang awal-awal itu macam Islamik, cinta Islamik, anak anti kan, ente anak, dia pakai ente lah, kejut semayang subuh, jom awak kita pergi kuliah Imam Muda Amar malam ni, jom kita pergi sama-sama, kan, seronok. Awal-awal itu dia macam Islamik kononnya lah. Lama-lama syaitan dia pandai dia tarik. Jadi macam-macam. Yang tu tak boleh kita turutkan jua, tak boleh. Kalau cinta itu kerana cinta ku turutkan jua, itu tak boleh. Sebab ia cinta yang mengundang kepada maksiat. Ya. Mengundang kepada maksiat. Iblis ni, syaitan ni dia punya pandai, dia macam-macam cara. Ayah kita, mak kita hak nombor satu sekali, Nabi Adam, ya? Nabi Adam alaihi salam pun iblis boleh tipu, kan? Iblis boleh tipu. Dia tipu macam mana? Dia kata makanlah buah ni bagus, kalau makan ni boleh apa, kekal abadi, boleh dan sebagainya. Dia bagi janji-janji manis, tu macam-macam cara. Kadang-kadang syaitan dia boleh tipu dengan maksiat, cara maksiat. Tapi kita kena ingat, dalam kebaikan, dalam amal soleh pun dia boleh tipu. Dia boleh masuk. Kan? Yang tu kita takut. Jadi cinta yang haram itu mengundang kepada maksiat. Daripada sikit berdoa-doa di tempat awam, kemudian berdoa-doaan di tempat yang sunyi, daripada tak pegang jadi pegang, daripada duduk renggang-renggang duduk rapat-rapat. Kemudian kalau naik motor tu tuan-tuan, naik motor, kalau dulu naik motor asing-asing, sekarang ni dia naik motor sekali. Kemudian duduk awal-awal tu dia duduklah jauh-jauh sikit. Lama-lama punya rapat sampai dua orang duduk dalam raga. Tuan-tuan tak? Rapat duduk dalam raga. Kan? Belakang kosong. Seat belakang kosong, dua-dua rapat duduk dalam raga. Kemudian jadi macam-macam sehingga itulah kita melihat baru-baru ini musim pembuangan bayi. Musim buang bayi baru ni. Kalau kita duk agak-agak bayi ni yang duk buang ni, bayi zaman bila? Hasil usaha bila tu? Bila punya hasil usaha tu? Cuba kita kira, bukan bulan 8 tahun lepas kah? Dekat-dekat bulan 8, bulan 9 macam tu. Waktu sambutan merdeka, bukan sambutan merdeka kah? Kita agak-agak lah, wallahualam. Tu orang kata bayi merdeka yang dibuang. Ada yang dia buang di dalam jamban, dalam tempat tarik air tu kan, ada buh dalam tu, mati. Ada yang dia campak daripada dalam rumah, dia campak keluar. Ada yang dia buang, lepas tu dia buat-buat pula, dengar suara baby lah, dengar suara baby. Abah tak dengar suara baby? Lah, pergi ramai-ramai pergi belakang rumah, tengok ada macam dengar suara baby, kan? Pergi cek-cek, rupanya dia tu sendiri mak dia. Hak buat-buat apa? Buat-buat kata mendengar suara baby, macam dengar suara belakang. Rupanya dia punya baby. Rupanya dia tu yang beritahu, tu mak dia tu. Pergi cek-cek, tu mak dia. Masya Allah. Tu tak apalah hidup lagi. Tapi yang dia buang tu asyik baik tak mati. Ada yang dia letak depan tu, ada yang mati banyak. Masya Allah banyak. Yang tragis sekali. Di mana? Di Johor. Dia kerat sampai 15. Tuan-tuan bayang. Dia boleh kerat 15 potong. Kalau kita beli ayam tu tak apalah, nak masak berapa potong berapa? Potong 16 lah. Ni dia potong anak tu, baby tu 15. Dan dia buang di loji pembentungan. Kat perangkap sampah tu jumpa macam ni macam baby ya. Tengok-tengok memang baby tuan-tuan. Masya Allah. Banyak cerita pembuangan bayi. Allahu Akbar. Apa
Apa nak jadi dengan muda-mudi kita? Kita sama-sama fikir tuan-tuan, masa pun nak habis dah. Kita sama-sama fikir. Sama-sama fikir bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Bagi saya senang je. Ini adalah, bukan kata senang lah, susah jugalah. Ini adalah azab Allah Ta'ala kepada kita. Selagi mana kita menolak hukum Islam, selagi mana kita menolak hukum Allah, Allah bagi azab. Sampai kita rasa risau, bimbang, rasa keliru dan sebagainya. Dengan ragutnya, dengan samunnya. Dia nak emas, dia nak gelang rantai tu, dia potong tangan kawan tu. Kalaulah gelang dipakai tu gelang tiruan kan, emas sadur RM11 kan, sia-sia je dia potong tangan kawan tu. Apa? Kalau kita tak mau jalankan hukum Allah, keadaannya begitu. Dan tidak ada perkara yang lebih cantik daripada hukum Allah. Tak boleh kita nak fikir dari logik kita, asalnya tak sesuai dah zaman lah. Itu bukan. Sama juga kalau kita rasa tak sesuai lah zaman sekarang kita semayang 5 waktu. Itu kacau. Ataupun kata tak sesuai lah apa dia nak pakai tutup aurat. Kan? Sebab apa dia kata sekarang ni kan orang kena keluar kerja pagi-pagi sebelum subuh dah kena keluar kerja, kena keluar pergi kerja daripada rumah kan. Kalau KL lah 2 KL lagi pukul 5 tu dah keluar dah. Pukul 5 dah kena keluar 5.30 sebab takut jam. Tak sempat sembahyang subuh kan. Kemudian zuhur, waktu zuhur ada meeting, jumpa klien dan sebagainya. Asar kena keluar awal-awal sebab lagi jam. Ataupun van nak tinggal sekali bas tinggal kena keluar awal. Sampai-sampai jam pula lepas sampai isyak. Jadi dia jamak semua waktu sampai isyak. Jadi tak boleh kita memikirkan hukum Allah berdasarkan logik akal kita tuan-tuan. Jadi kita ringkaskan oleh kerana masa kita pun telah hampir pada penghujungnya. Kerana cinta sama ada kita akan menjadi insan yang cemerlang insya-Allah, ataupun na'udzubillah kerana cinta akan mengundang kebinasaan. Pilih yang mana satu. Pilih yang mana satu. Untuk adik-adik yang muda-muda, jangan risau bab jodoh. Jodoh jangan risau. Sagi kalau tak bercinta, saat lagi jadi andar tu, anak darah tua, takut. Mak bapak pun takut juga. Bukan kata anak, mak bapak pun lagi takut. Takut sagi anak dia tak ada orang nak kenal. Takut. Jangan risau tuan-tuan. Tok guru saya selalu bagi nasihat masa saya mengaji dulu. Kamu jangan fikir pasal jodoh. Kamu taat perintah Allah, kamu mengaji je sungguh-sungguh. Doa pada Allah. Allah akan bagi yang terbaik. Allah akan bagi yang terbaik. Ya. Barang siapa yang menyukakan Allah, Allah akan menyukakan hati dia. Allah akan bagi kehidupan yang cantik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Janji Allah. Janji Allah. Barang siapa yang beramal saleh, ya, daripada lelaki, perempuan, tak kisah lelaki boleh baik perempuan, ya, kalau dia beramal saleh sedangkan dia beriman, Allah janji kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, sejahtera. Janji Allah. Kita kena yakin. Janji Allah. Kadang-kadang kadang-kadang kita risau. Contoh bab jodoh risau. Bab apa lagi? Bab rezeki kita risau. Kerisauan ini memang biasa sebab kita manusia, tidak dinafikan. Tetapi jangan sampai kita membelangkangkan hukum Allah. Jangan sampai kita melanggar perintah Allah. Jangan sampai. Sebab kalau kita melanggar perintah Allah, kita rasa kita yang berkuasa,
Kita rasa dengan percintaan yang apa dia haram, yang membuat mengundang kepada maksiat yang haram, kita rasa ini adalah apa dia cinta yang suci. Tidak, dia bukan suci. Punah ranah bila buang, contohnya bila berlaku maksiat, kemudian mengandung pula si perempuan tu, kemudian bila mengandung takut malu, buang pula, bila buang mati, bila mati polis tangkap, tengok-tengok, oh mak kawan ni, dia ni jadi mak dia, tangkap, bila tangkap didakwa sebagai pembunuh. Kan hidup tak bahagia, hidup tak bahagia. Sabar sat, kalau kita boleh sabar sat, terutamanya yang muda-muda kan, sahabat-sahabat yang muda-muda, kita sabar, kita taat perintah Allah, dan yang lepas-lepas ni kita bertaubat kepada Allah. Yang lepas-lepas kita bertaubat. Semua orang ada dosa, saya pun sama, semua kita ada dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia ni adalah orang yang sering melakukan kesalahan, sering melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi yang sebelum ni tak apalah, biarkan ia berlalu, buang yang keruh, ambil yang jernih. Dia bukanlah kita ni nak jadi baik, kita kena lahir orang yang perfect. Aku tak boleh nak jadi baik lah sebab banyak dosa aku. Siapa kata? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bagaimana menjadi khalifah Ar-Rashidin, khalifah yang nombor 2. Punya hebat khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, yang asalnya sebelum dia nak masuk Islam, dia nak bunuh Nabi. Sebelum nak masuk Islam, dia nak bunuh Nabi. Tapi Allah bagi hidayah, dia menjadi orang yang paling baik, paling hebat. Lupakan sejarah yang lalu, lupakan sejarah yang lalu, biarkan ia berlalu. Kita buka buku baru. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pimpinlah kami ke jalan yang diredai olehmu, ya Allah. Jadi itu kita doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan cinta yang hakiki, cinta yang suci, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta bermujahadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad ni jangan kita silap faham, kalau kata jihad ni perang saja. Jihad ni adalah bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, li'a'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan cinta ini membawa kita. Dan lagi satu, jangan kita lupa, kena cintakan sama-sama kita. Yang tu satu last sekali, apa Ustaz, sikit last. Cinta sama manusia saya sentuh. Benda ni yang kita kurang. Benda ni kita kurang. Kan? Bukan kata dekat padang bola aja gaduh. Bukan kata kat padang bola aja gaduh. Kadang-kadang dalam kelas, sama-sama kelas pengajian pun kita gaduh. Yang mengajilah. Kadang-kadang kat rumah pun gaduh ya, sama keluarga, suami dan isteri. Tidak dinafikan, kat masjid pun ada juga pergaduhan kadang-kadang tu. Kan? Kita hindar, minta jauh daripada perkara ini. Dan perkara ini kita nak cegah dengan satu sifat yang Nabi ajar dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kita kena praktikkan, kita kena terapkan dalam hati kita sifat ini. Sifat ini, mudah-mudahan dengan sifat ini yang Nabi ajar, aman makmur kehidupan kita. Yang ni yang kita banyak di kalangan kita yang terlepas pandang. Nabi kata apa tuan-tuan? Tidak sempurna iman salah seorang kamu. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehinggalah dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Tak sempurna iman sehinggalah dia cinta saudaranya macam dia cintakan dirinya sendiri. Kalau kita sayanglah kawan-kawan kita, saudara kita, macam kita sayang diri kita, agak-agak nak bergaduh tak? Nak maki dia tak? Ada kan nak pergi tumbuk muka dia tak? Tak ada. Kalau kita boleh tumbuk muka kita, tak apa, kita boleh tumbuk kawan dia, kawan kita. Ni kita tumbuk, kita pelan. Nak tumbuk kawan kita, tumbuk kuat. Makna tak sayang, tak sayang. Kita kena ada sayang ni sebab apa? Ia tanda kesempurnaan iman.
Ya, jadi kita terapkan, mudah-mudahan perkara ini kita amalkan, letakkan cinta, semoga kita usahakan cinta dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah kurniakan cinta yang hakiki, cinta yang suci, cinta kerana cinta ku turutkan jua. Jadi cukuplah sekadar itu, perkongsian kita pada malam ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita dan menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diredai olehnya. Terima kasih kepada pihak masjid, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Seusa, Jawatan Kuasa, alim ulama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana kita sama-sama memeriahkan majlis kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.